ibarat penyokong Liverpool FC dan Manchester United yang tidak mungkin dapat bersatu pada bila-bila masa sekalipun. Namun a family is pleading for answers after their loved one was killed during an officer-involved shooting in southwest Louisville. The family of 26-year-old Breonna Taylor spoke to WLKY today. Taylor was killed while officers were at an apartment on Springfield Drive serving a warrant around 1 a.m. Officials say they knocked on the door before forcing their way inside. They say they were immediately met with gunfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama kita pada video pada kali ini di channel Believer Studio. Dan pada video pada kali ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang pandangan saya terhadap perkembangan yang telah berlaku di Amerika Syarikat yang amat berkaitan sebenarnya dengan skenario yang berlaku di negara kita. So seperti tadi saya telah kongsikan kepada anda 3 wajah warga kulit hitam Amerika Syarikat yang mana mereka telah terbunuh di dalam kes-kes yang punya hubungan dengan apa yang didakwa oleh warga kulit hitam sebagai hate crime yang berbau hukuman yang sedang melanda negara ASEAN tersebut. Dan pada masa ini urusan antara masyarakat kulit hitam telah meningkatkan ketegangan dengan pihak berkuasa, terutama sekali dengan pihak polis berikutan daripada kes-kes kematian yang telah melibatkan warga kulit hitam dan telah menaikkan kemarahan mereka berikutan kelembatan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas ke atas pelaku dalam kes-kes tersebut. Ambil contoh kes pembunuhan Ahmaud Arbery. Pembunuh yang ditangkap oleh pihak berkuasa selepas beberapa bulan ataupun 2 bulan selepas kejadian itu berlaku. Ini berlaku disebabkan akibat daripada perbalahan di antara pengamat undang-undang di sana berkenaan justifikasi penangkapan si pelaku 2 beranak bekas polis yang terlibat dalam kes tersebut, dan kes itu masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah. Kalau gadis kulit hitam bernama Breonna Taylor pula mengambil masa cukup lama untuk mendakwa penembaknya yang terdiri daripada pelbagai polis yang menceroboh masuk ke kediamannya tanpa sebarang waran. Dan akhirnya kes yang melibatkan George Floyd yang baru-baru ini telah membawa kesebaran masyarakat kulit hitam ke kemuncaknya dan menyebabkan urusan besaran berlaku di Amerika Syarikat. Dan kematian yang penuh tragis ini mengundang bukan saja masyarakat kulit hitam untuk turun ke jalanan, malah warga kulit hitam yang bersimpati ke atas apa yang berlaku turut sama ke jalanan menuntut kerajaan Amerika Syarikat pimpinan Presiden Donald Trump melakukan apa jua tindakan bagi membendung kejadian sama daripada berulang. Seperti yang anda tahu, Amerika Syarikat cukup dikenali dengan slogan The American Dreams, dan anda pasti dengar slogan ini sebelum ini. Ia merupakan etos satu kebanggaan Amerika Syarikat di mana kebebasan merangkumi peluang untuk mencapai kehidupan lebih baik dan lebih kaya dengan peluang masing-masing untuk mencapai apa yang mereka inginkan mengikut kemampuan dan pencapaian tanpa mengira status sosial dan keadaan kelahiran. Dan The American Dream ini berakar daripada deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat yang menyalakan bahawa semua manusia diciptakan sama dengan hak untuk hidup, kebebasan dan mengejar kehidupan dan kebahagiaan. Dan semangat di Amerika negeri ini semakin hilang. The white supremacy yang melihat bangsa berdasarkan warna kulit ini telah membuat retakan yang lebih besar dalam asimilasi antar kaum dan agama di Amerika Syarikat. Dan hari ini kita telah melihat peluang yang diberikan kepada warga Amerika tidak lagi berdasarkan kepada etos kemerdekaan ini. Wujudnya
perbelahan ataupun sentimen perkauman yang semakin membesar di kalangan masyarakat Amerika Syarikat telah kita lihat pada hari ini. Okay? Warga Amerika Syarikat khususnya berkulit hitam seolah-olah disisihkan di dalam perekonomian di negara tersebut, kan? Dan kini negara tersebut sedang bergelut dengan kerusuhan dan pencurian harta benda di kedai-kedai di pasar raya dan di pusat-pusat membeli belah telah menyebabkan ramai pemilik-pemilik butik mengalami kerugian besar-besaran buat masa ini disebabkan oleh kejadian tersebut. Dan apakah yang menyebabkan kejadian ini sebenarnya berlaku, dan apakah benar benar sentimen perkauman ini menjadi sebab utama berlakunya kerusuhan di Amerika Syarikat, dan apakah benar sentimen perkauman yang ada dalam Jabatan Polis Amerika Syarikat menunjang kepada apa yang berlaku pada hari ini. Kalau kita lihat kepada statistik tembak mati rakyat Amerika oleh pihak polis berdasarkan pada statistik daripada tahun 2017 hingga ke 2020, kalau anda boleh lihat di belakang saya ini 2017-2020, sebenarnya kes-kes yang melibatkan warga kulit hitam sebenarnya jauh lebih rendah daripada kes-kes yang melibatkan warga kulit putih dan juga bangsa-bangsa lain seperti Hispanik. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya? Jika kita lihat pada kejadian rusuhan di beberapa buah bandar utama di Amerika Syarikat yang terkena tempias oleh apa yang telah berlaku kepada kes yang terbaru ini yang melibatkan George Floyd, terdapat juga warga kulit hitam ataupun warga kulit putih yang turut serta dalam kerusuhan tersebut. Dan jika kita lihat kejadian rusuhan di beberapa bandar utama di Amerika Syarikat yang terkena tempiasan daripada kes yang melibatkan George Floyd baru ini, kita dapat salah guna kuasa di dalam Jabatan Penguasaan Amerika Syarikat ini telah menyebabkan berlakunya rentetan peristiwa tembak mati yang melibatkan warga kulit hitam yang telah menyebabkan berlakunya kebangkitan masyarakat Amerika pada hari ini. Selain daripada itu, penglibatan media massa di Amerika Syarikat juga turut memainkan peranan ke atas liputan yang berat sebelah. Media-media elektronik di Amerika Syarikat hanya membuat liputan ke atas kes-kes yang melibatkan warga kulit hitam ini hanya baru-baru ini saja. Kalau anda semua dapat melihat ataupun dapat melakukan searching di internet, anda akan dapati bahawa kebanyakan artikel-artikel yang melibatkan ataupun yang membuat liputan tentang kes-kes warga kulit hitam ini hanya dilakukan hanya baru-baru ini saja disebabkan kerusuhan tersebut. Sebelum ini tidak ada. Yang ada pun hanyalah perkara-perkara yang dianggap kecil sahaja, kes-kes dianggap kecil sahaja. Dan anda boleh lihat juga di laman web di internet sekiranya anda punya masa untuk membuat pencarian, kebanyakan kes-kes ataupun kebanyakan artikel-artikel yang menulis tentang kes-kes tersebut kebanyakannya tidak mempunyai maklumat-maklumat penuh, maklumat penuh tentang peristiwa yang telah berlaku berbulan lepas, disebabkan mereka tidak membuat liputan ke atas kes-kes tersebut, terutama sekali yang melibatkan kulit hitam, warga kulit hitam. Okey, jadi di manakah isu perkauman itu wujud? Kan? Kita kena tahu untuk membolehkan seseorang itu tidak suka pada seseorang itu berdasarkan warna kaum, dia kena tahu di mana puncanya. Okay? Jika anda lihat pada kes-kes melibatkan rakyat Amerika yang ditembak mati oleh pihak polis, kebanyakan kes-kes itu melibatkan warga kulit hitam yang ditembak mati dalam keadaan mereka pertama tidak bersenjata, kedua tidak melakukan apa-apa jenayah, ketiga hanya dilakukan pemeriksaan, dan juga tidak terlibat dalam apa-apa juga kes-kes yang membahayakan orang ramai ataupun keadaan sekitar mereka.
Kebanyakan mereka juga adalah orang awam yang kehidupan mereka hanyalah biasa-biasa saja. Okey. Cuba kita tengok 3 kes utama sini. Ahmad Aubrey yang ditembak mati ketika jogging oleh bekas polis dan anaknya. Okey. Hanyalah orang biasa. Okey. Breonna Taylor bukan juruteknik pembantu kesihatan. Okey. Ditembak mati di kediamannya di dalam keadaan rumahnya diceroboh oleh anggota polis tanpa waran. Dan yang terbaru, George Floyd mati ketika dalam tahanan polis hanya disebabkan oleh tuduhan ataupun dakwaan yang mengatakan bahawa beliau membayar wang di kaunter sebuah kedai menggunakan wang palsu bernilai $20 Amerika. Okey, itu saja. Tidak ada yang menarik. Jadi apakah yang kita boleh pelajari daripada peristiwa yang berlaku dalam masyarakat ini dengan negara kita Malaysia? Okey. Jika kita boleh bandingkan, okey, apa yang berlaku di Amerika Syarikat dengan apa yang bakal berlaku di negara kita ini, kita boleh mengandaikan bahawa masyarakat kita jika tidak berhati-hati dalam menangani beberapa isu-isu yang sensitif yang sedang terjadi di negara kita, besar kemungkinan kita juga akan terjerumus ke kancah yang sama. Bagi saya, kes-kes sensitif segini kita harus tanganinya dengan penuh teliti dan penuh hati-hati, kerana kita tidak mahu negara kita sama seperti yang berlaku di Amerika Syarikat, di mana masyarakat negara kita, terutama sekali masyarakat Melayu, hilang rasa sabarnya, hilang rasa sikap prihatinnya, hilang timbal rasanya, hilang toleransinya, hilang rasa hormatinya kepada bangsa lain, akan menyebabkan lebih banyak pertikaian, pergaduhan, pertumpahan darah dan macam-macam. Sebab itu saya selalu mengingatkan kepada anda macam mana caranya kita supaya sama-sama menjaga kesejahteraan negara kita. Jadi dengan struktur masyarakat kita yang agak kompleks dan majmuk, kita sebenarnya lebih terdedah kepada pengaruh luar yang bila-bila masa saja boleh meruntuhkan perpaduan negara kita, perpaduan antara kaum. Dan kita harus bersedia dengan cabaran tersebut kerana memandangkan kita telah terbuka dari segi maklumat. Media massa, media elektronik, media sosial, laman internet terbuka, dan sesiapa saja boleh memasukkan sentimen-sentimen isu-isu berbau kauman di dalam media-media tersebut, dan kita yang membacanya, sekiranya kita tidak bijak menanganinya, kita juga akan terpengaruh di dalam tindakan tersebut, ataupun kita akan turut terasa dipengaruhi oleh ayat-ayat ataupun artikel-artikel yang tulis oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi pesanan saya kepada anda yang menonton video saya pada kali ini adalah teruskan amalan saling hormat menghormati sesama kita, kerana ia merupakan antara sebab kita berada pada hari ini, Malaysia berada pada hari ini berjaya, makmur, sejahtera, kerana sikap kita yang saling hormat menghormati. Okey, dan kena ingat, pepatah ada berkata, respect must be earned, not demanded. Okey, respect itu haruslah diperolehi dengan rasa hormat dan bukannya diminta daripada orang lain untuk menghormati kita. Okey, itu yang pertama. Alright. Yang kedua, amalkan sikap toleransi. Okey, sikap tolak ansur ini penting dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasakan bahawa kita akan kalah dalam sikap tolak ansur itu, tapi sebenarnya sekiranya kita mengamalkan sila tolak ansur yang lebih bertimbang rasa, kita akan rasa lega. Kita akan merasakan bahawa diri kita sebenarnya memenangi sesuatu pertandingan dengan rasa terhormat disebabkan oleh sikap tolak ansur kita itu. Namun begitu, saya tidak menyatakan kita harus melakukan tolak ansur yang keterlaluan. Contohnya, orang itu mahukan sesuatu yang memang menjadi milik kita dan kita hanya memberikannya tanpa bercakap apa-apa. Itu tidak boleh juga, kan? Kerana kita tidak mahu bahawa orang yang memohon sikap tolak ansur itu memijak kepada kita sesuka hati, kan? Jadi bertolak ansur itu perlu ada, tapi mestilah berada pada lingkungan di mana dia boleh diterima dengan baik di antara kedua-dua pihak. Yang ketiga, kekalkan perpaduan di antara kita. Walaupun negara kita sudah pun
mencapai 57 tahun membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia, masih ada jurang-jurang kecil yang memisahkan antara masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Kita tidak mungkin bersatu dalam semua perkara. Namun jika kita dapat bersatu dalam kebanyakan perkara, itu adalah lebih baik daripada kita berpecah belah dalam semua perkara. Okay? Ibarat penyokong Liverpool FC dan Manchester United yang tidak mungkin dapat bersatu pada bila-bila masa sekalipun, namun mereka memberikan sokongan yang padu apabila pasukan negara kita, Malaysia, membuat perlawanan persahabatan ataupun perlawanan pertandingan dengan negara-negara lain. Dan kesemua rakyat kita memberikan sokongan kepada pasukan bola sepak kita tanpa mengira siapa mereka, bangsa mereka, agama mereka. Itulah semangat Malaysia. Okey. Jadi sampai di sini perbualan kita pada kali ini. Jadi jika anda mempunyai apa-apa komen berkenaan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah ini, di ruang komen. Dan jika anda suka video ini, tekan like. Jika anda tidak suka, boleh dislike, tidak mengapa. Dan sekiranya anda masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe. Tak subscribe pun tidak mengapa. Dan kalau anda subscribe, ianya percuma, tak ada bayar apa-apa pun kan. Jadi sokongan anda amatlah saya perlukan, okey, untuk menghasilkan video-video yang lebih baik di masa-masa akan datang. Jadi sampai di sini saja ruangan sembang pada kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Mirai ga